Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1069. Antara paparan utama. Jangan guna varian Omicron halang kempen terbuka. Harga ayam dan telur akhirnya turun. Muda rakan strategi Pakatan Harapan. Berapa perbelanjaan Najib sebulan? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada 12 Mac ini, Johor akan mengadakan pilihan raya negeri. Pada masa yang sama, kita disajikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dengan data peningkatan kes jangkitan COVID-19, varian Omicron dan jumlah kematian 2 angka. Majlis Presiden Pakatan Harapan membayangkan kebimbangan ada motif lain di sebalik data-data yang dipertontonkan kepada orang ramai itu. Bukannya Majlis Presiden tidak memandang serius gelombang COVID-19 dengan varian Omicron tersebut. Demi memastikan keadaan ini tidak diperalatkan untuk tujuan politik, maka kerajaan harus pertimbang untuk menangguhkan pilihan raya negeri Johor. Sekiranya kerajaan enggan menangguhkan dan ingin memberi kelonggaran seperti negara barat, maka kempen terbuka termasuk ceramah harus dibenarkan. Yang pasti, perintah kawalan pergerakan penuh total lockdown tidak boleh dikenakan kerana terbukti gagal sebelum ini, kata mereka dalam satu kenyataan. Adakah kenyataan tersebut tidak cukup jelas? Dalam bahasa mudah, kenyataan pimpinan Pakatan Harapan itu bermaksud, pertama, kerajaan patut tangguh pilihan raya negeri Johor kepada masa yang lebih sesuai kerana COVID-19 kembali mencanak naik. Kedua, jika nak buat juga pilihan raya negeri, kerajaan wajar memberi peluang kepada semua parti yang terlibat mengadakan kempen terbuka seperti biasa. Ketiga, PKP tidak boleh digunakan untuk mengekang kempen kerana ia tidak adil dan tidak demokratik selain gagal menghalang penularan COVID-19. Pakatan Harapan juga memberikan amaran agar kerajaan tidak menyalahgunakan penguatkuasaan saman ke atas individu dan perniagaan, tetapi sebaliknya memberi fokus kepada pendidikan dan kesedaran untuk menangani cabaran gelombang Omicron ini yang rata-rata bergejala ringan. Janganlah kerana nak bunuh nyamuk, habis kelambu dibakar. Kenyataan tersebut dikeluarkan oleh Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabu, Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng dan Presiden APCO Datuk Seri Panglima Mahathir Setangau. Pakatan Harapan kata mereka bersedia menawarkan saf kepimpinan yang mampu membentuk kerajaan negeri Johor yang lebih stabil dan bersedia membangunkan Johor pasca pandemik. Dalam pada itu, Majlis Presiden mengingatkan bahawa rang undang-undang anti lompat parti perlu dilaksanakan seperti yang dipersepahami di dalam MOU tersebut. RUU anti lompat parti ini bertepatan dengan hasrat Pakatan Harapan dan kerajaan seperti yang termaktub di dalam perkara 2.1 Memorandum Persefahaman di antara kerajaan dan Pakatan Harapan. Perkara 2.4 menyatakan bahawa RUU ini perlu dibentang dan diluluskan di Parlimen dalam tempoh tidak lewat dari mesyuarat pertama Parlimen, iaitu sebelum atau pada 24 Mac 2022, tegas mereka. Kalau masih tidak jelas dan memutarbelikkan kenyataan Majlis Presiden, maka anda adalah seorang politikus yang sama ada tidak cerdik ataupun jahat atau kedua-duanya sekali. Majlis Presiden juga telah memutuskan bahawa Pakatan Harapan akan menyediakan siri tawaran di bawah kempen Johor Bangkit, Maju, Bermaruah. Ini merangkumi aspek pembangunan ekonomi, pemantapan sosial serta reformasi politik yang akan diumumkan sebelum bermulanya kempen pilihan raya, katanya. Kenyataan pada 10 Februari itu jelas menunjukkan tiada perbezaan dalam isu fundamental yang diperjuangkan oleh Pakatan Harapan di kalangan ahli gabungan tersebut. Pakatan Harapan mempertahankan konsep demokrasi berasaskan pilihan raya yang bebas, bersih dan menolak kempen yang disertai dengan unsur-unsur rasuah. Satu dunia tahu, kerajaan persekutuan sekarang adalah hasil daripada pengkhianatan ahli parlimen yang melompat. UMNO, Barisan Nasional dan PAS pula bersekongkol dengan kata-kata politik yang menjual maruah mereka demi scheme of things. Jika kalian tidak rela diwakili katak politik, turunlah beramai-ramai untuk menolak mereka. Bagi pengundi pilihan raya negeri Johor yang bekerja di Singapura, mereka cuma perlu buat permohonan secara online dengan Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR untuk menjadi pengundi PUS.
Permohonan telah dibuka pada 9 hingga 18 Februari. Tiada alasan untuk tidak mengundi. Daftarlah sebagai pengundi pos sekiranya sukar untuk balik mengundi secara fizikal. Masa depan negara di tangan anda. Bertindaklah dengan bijak. Johor bangkit tolak kleptokrasi, kluster mahkamah dan penunggang agama. Kabinet pada 9 Februari lalu dilaporkan bersetuju memberikan subsidi 60 sen per kilogram kepada penternak ayam dengan mengambil kira harga ayam hidup di peringkat ladang sebanyak RM5.90 per kilogram dan harga runcit ayam bulat standard RM8.90 per kilogram. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi dalam kenyataannya berkata, jemaah menteri turut bersetuju memberikan subsidi sebanyak 5 sen bagi setiap biji telur semua jenis kategori. Tempoh pemberian subsidi adalah mulai 5 Februari hingga 4 Jun depan iaitu sepanjang tempoh pelaksanaan skim harga maksimum keluarga Malaysia. Katanya, menurut Ronald, tujuan pemberian subsidi adalah untuk meringankan beban penternak susulan peningkatan kos terutamanya kos makanan yang meliputi 70% daripada kos pengeluaran selain kos logistik, kos pekerja, kos utiliti dan kos ubat-ubatan. Beliau berharap langkah intervensi kerajaan melalui pemberian subsidi kepada penternak dapat menstabilkan kembali bekalan serta rakyat dapat membeli ayam dan telur dengan harga berpatutan. Benarkah harga ayam dan telur sudah turun? Carian Jom Channel mendapati pada 10 Februari harga ayam dan telur yang dikeluarkan oleh Fama masih tidak berubah. Contohnya, ayam proses standard harganya di Johor Bahru ialah RM9.10 per kilogram, sementara di Kota Star RM8.90 per kilogram. Bagi harga telur grade A, harga sebiji di Johor Bahru dan Kota Star sama sahaja iaitu 43 sen. Beberapa media melaporkan bahawa harga dedak ayam telah meningkat. Justru penternak ayam dikatakan terpaksa menaikkan harga ayam dan telur untuk mengelakkan kerugian. Maknanya subsidi 60 sen itu tidak memberi kesan kepada harga ayam kerana peningkatan harga dedak. Kerana itu kerajaan harus memberi subsidi kepada pembekal dedak pula disebabkan bahan tersebut diimport dari negara luar. Dalam pada itu, media melaporkan bahawa penjual ayam tidak dapat mematuhi harga siling ditetapkan kerana mereka menerima ayam segar pada harga yang tinggi. Peniaga menerima harga ayam segar RM8.10 sekilogram yang merangkumi kos pengangkutan sebanyak 50 sen setiap kilogram. Sebelum ini, peniaga tak dikenakan kos pengangkutan. Bagaimana peniaga nak jual ayam segar pada harga RM8.90 sekilo sedangkan harga ayam sampai pun sudah RM8.10, kata penjual seperti dipetik Berita Harian pada 6 Februari iaitu sehari selepas subsidi diberi kepada penternak. Di sini masalahnya ialah kos pengangkutan yang ditanggung oleh peniaga. Justru pengendali pengangkutan pula perlu diberi subsidi juga supaya mereka boleh mengurangkan kos yang ditanggung oleh peniaga. Justru harga ayam dan telur bukan hanya ditentukan oleh bahan yang terbabit dalam pengeluarannya seperti dedak dan ubat-ubatan tetapi juga fasiliti yang digunakan untuk sampai ke pasar. Semua ini membentuk struktur yang kompleks yang harus diteliti dan dicerakin oleh bukan hanya Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, MAFI dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna sahaja. Ia tidak boleh diambil tindakan di satu bahagian tetapi dibiarkan membarah di bahagian lain. Ketika pentadbiran Pakatan Harapan pada tahun 2019, Menteri Kewangan Lim Guan Eng dipersalahkan sebagai antara penyebab pertumbuhan ekonomi Malaysia yang rendah. Pertumbuhan ekonomi Malaysia yang rendah berpunca daripada pelbagai faktor dan tentunya kelemahan Menteri Kewangan serta kurangnya keyakinan pelbagai pihak kepada Kerajaan Pakatan Harapan juga menjadi penyebab. Ini memperlihatkan keseluruhan pertumbuhan ekonomi Malaysia bagi tahun 2019 jatuh pada kadar 4.3% terendah dalam tempoh 10 tahun sejak 2009. Keadaan ini sangat membimbangkan dan akan memberi kesan kepada pelbagai pihak terutamanya rakyat, dakwa Ketua Penerangan UMNO Malaysia ketika itu Datuk Syamsul Anwar Nasarah. Kononnya Malaysia kini dalam keadaan lebih baik kerana pertumbuhan ekonomi negara akan mencapai antara 5.5 dan 6.5% tahun ini selaras dengan unjuran tabung kewangan antarabangsa iaitu 6% dan Bank Dunia yang meramalkan 5.8%. Namun sekarang ketika rakyat dihimpit dengan kos sara hidup yang tinggi sehingga harga ayam dan telur pun kerajaan tidak boleh kawal di mana Syamsul Anwar yang kini sudah menjadi pengarah komunikasi Barisan Nasional takkan cuma nampak kuman di seberang lautan tapi buta ada gajah di hadapan mata. Jom Channel ingin mengingatkan para pemimpin Barisan Nasional, Perikatan Nasional serta penyokong mereka tentang harga ayam pada tahun 2019.
Walaupun harga ayam runcit standard pernah naik sehingga RM8.50 per kilogram pada Januari 2019, tetapi dengan intervensi kerajaan ia kembali stabil dan turun sehingga mencecah hanya RM5.30 per kilogram pada April tahun itu. Apa artinya pertumbuhan yang tinggi jika tidak dinikmati oleh rakyat? Siapakah yang menjadi mangsa berikutan dasar kerajaan yang tidak ada hikmah dan sinergi ini? Sudah tentu peniaga kecil dan pengguna, bukan menteri-menteri yang bergaji dan allowance yang tinggi atas usaha dan keringat rakyat. Malangnya rakyat pula yang terus menderita kerana kerajaan dipegang oleh gerombolan kakistokrat yang tidak mendapat barakah kerana mengkhianati mandat rakyat pada pilihan raya umum ke-14 lalu. DAP Amanah dan Ikatan Demokratik Malaysia Muda memutuskan akan bergerak sebagai rakan strategik pilihan raya. Keputusan ini dibuat selepas parti-parti tersebut mencapai persetujuan dalam rundingan untuk pengajian kerusi hari ini bagi menghadapi pilihan raya negeri Johor. Menurut laporan, persetujuan itu selaras dengan prinsip kemah besar untuk menyatupadukan semua parti politik dan mengebeling tenaga yang bersedia melawan kerajaan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Persetujuan melibatkan 3 matlamat utama iaitu merangkumi, memastikan tidak ada pertindihan kerusi antara calon DAP, Amanah dan Muda di setiap kawasan, menumpukan usaha dan tenaga kerja jentera Amanah, DAP dan Muda untuk memenangi setiap calon, bersama-sama menubuhkan kerajaan negeri Johor demi membantu rakyat mencapai impian mereka. Pimpinan Amanah, DAP dan Muda percaya bahawa Pakatan Pilihan yang dijalin menerusi rundingan ini akan membawa suara rakyat Johor dengan cemerlang selaras dengan agenda Johor Bangkit agar PRN Johor adalah untuk masa depan rakyat dan bukanlah perebutan kuasa dan jawatan, kata ketiga-tiga parti dalam satu kenyataan bersama. Kenyataan tersebut ditandatangani Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng, Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Presiden Muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Menurut mereka, rakyat Johor berhak mendapat kepimpinan yang mahukan Johor bangkit menjadi sebuah negeri yang maju, beramanah, bermaruah dan berintegriti. Kesepakatan antara DAP, Amanah dan Muda adalah bahawa Muda akan bertanding di kerusi yang berikut: N5 Tenang, N7 Bukit Kepung, N22 Parit Raja, N26 Macap, N41 Puteri Wangsa, N50 Bukit Permai. Sementara itu, Keadilan memaklumkan parti itu menawarkan 3 kerusi untuk ditandingi Muda. Pengerusi Keadilan Johor, Syed Ibrahim Syed Noh berkata, hal itu dibuat selepas kedua-dua parti mengadakan 3 pertemuan dan rundingan sebelum ini, selaras dengan hasrat yang dinyatakan Majlis Presiden Pakatan Harapan dan Pakatan Harapan Johor. Dalam pada itu, Muda dinasihatkan supaya lebih berhati-hati dan tidak cuba untuk menggores hati dan perasaan akar umbi keadilan. Menurut ahli keadilan yang juga aktivis sosial Adam Adli Abdul Halim, Muda perlu berehat seketika daripada mengeluarkan sebarang kenyataan atau kempen di media sosial supaya tidak menimbulkan lagi kontroversi. Jelas beliau, parti itu juga tidak sepatutnya terus melakukan perkara itu selepas Keadilan dengan rela hati memberikan beberapa kerusi yang berpotensi untuk ditandingi oleh Muda. Mana-mana pihak yang mahu bekerjasama harus faham dinamik politik masing-masing dalam gabungan mahupun dalam sebuah susunan strategik seperti yang dilakukan oleh Keadilan dan Muda. Bukan sahaja kita minta hormat kepada Majlis Pimpinan Pusat, tetapi hormat juga kepada akar umbi yang buat kerja kerana mereka yang akan bertungkus lumus untuk memenangkan seseorang calon di kawasan yang ditandingi nanti, katanya di Petik Sinar Harian pada Khamis. Beliau berkata demikian sebagai mengulas tindakan penerangan Muda Kedah yang menyiarkan sebuah poster kontroversi yang mendakwa Keadilan tidak berintegriti sama seperti parti-parti lain, termasuk Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Muda sudah mengeluarkan kenyataan memohon maaf berhubung perkara tersebut dan menggantung penerangan Muda Kedah daripada sebarang aktiviti berkaitan parti. Untuk menjadi politikus tidak sama seperti memasak mi segera. Banyak lagi cabaran dalam laluan yang bukan mudah untuk dilalui. Belajar daripada mereka yang lebih berpengalaman lebih afdal berbanding mempelekeh atau melempar kecaman. Kerana pulut santan merasa, kerana mulut badan binasa. One Malaysia Development Berhad, One MDB dan 4 anak syarikatnya berjaya memperolehi injansi ex parte daripada Mahkamah Tinggi terhadap Datuk Seri Najib Razak untuk membekukan asetnya sebanyak 681 juta US dollar, kira-kira 2.85 bilion ringgit. Najib pula menafikan beliau mempunyai aset sehingga 681 juta US dollar. Beliau berkata tindakan One MDB itu merupakan permainan persepsi firma guaman yang mewakili kerajaan dalam kes One MDB untuk menunjukkan seolah beliau mempunyai aset sebanyak itu. Tidakkah kalian rasa kenyataan Najib ini sangat pelik?
Yang mengeluarkan perintah tersebut ialah Pesuruhjaya Kehakiman Atan Mustafa Yusof Ahmad dalam prosiding yang dijalankan melalui aplikasi Zoom selepas membenarkan permohonan injunksi Mariva sebelah pihak yang dipohon 1MDB dan anak syarikatnya Global Diversified Investment Company Limited, sebelum ini dikenali sebagai 1MDB Global Investment Limited. Kenapa yang dicaci Najib firma guaman Mers Rosli Dahlan Saravana pula? Beliau mendakwa firma tersebut milik peguam peribadi Tan Sri Mahyadin Mat Yassin yang dilantik untuk menjadi guaman 1MDB pada tahun lalu. Amat jelas bahawa kes saman sivil 1MDB di bawah Menteri Kewangan yang dilantik PM8 yang melantik firma guaman dimiliki peguam peribadi PM8 ialah untuk membina persepsi bahawa saya ada aset bernilai sehingga 681 juta US dollar untuk dibeku, kata Najib di Facebooknya. Carian Jom Channel mendapati firma tersebut agak ternama dan mengendali banyak kes yang berprofil tinggi. Mengulas mengenainya, Ahli Parlimen Sepang Muhammad Hanifah Maidin berkata Najib cuba membina persepsi seolah-olah beliau tidak mempunyai duit susulan perintah mahkamah agar asetnya dibeku sehingga 681 juta US dollar. Untuk berlaku adil, mungkin betul dan mungkin juga tidak. Cuma kami muskillah YB. Jika YB habaq YB tak ada duit, awak YB kalau nak pergi guna khidmat peguam diraja atau Queen's Counsel, khidmat mereka percuma ke? Rasanya yang legal fees peguam dia sekarang pun dah mahal. Apalagi jika dia nak guna khidmat QC kan? Apa kata oleh kerana YB tak ada duit, YB tamatkan je khidmat semua tok lawyer kamu. Muskil juga orang yang dipersepsi tak berduit tetapi untuk belanja bulanan sahaja dah cecah RM100,000. Wow, ujar Hanifah pada petik Malaysia Deadline. Berdasarkan dokumen perintah yang diperoleh media, bekas Perdana Menteri itu turut tidak dibenarkan mengeluarkan wang melebihi RM100,000 sebulan daripada akaun bank untuk perbelanjaan sara hidup biasa dan perbelanjaan guaman. Dokumen tersebut turut menyatakan jika Najib, iaitu defendant pertama, memerlukan lebih RM100,000 lebih sebulan, beliau perlu mendapat kebenaran bertulis daripada peguam 1MDB dan Global Diversified Investment Company Limited yang bertindak sebagai plaintiff pertama dan kelima. Bagaimanapun, menurut Hanifah, dalam sebarang permohonan injunksi menjadi satu amalan prosedur biasa apabila plaintiff yang memohon dari mahkamah untuk mendapatkan perintah injunksi perlu memberi aku janji di dalam affidavit tersebut. Justru katanya ketika 1MDB memohon mahkamah menghadkan pengeluaran wang Najib adalah perkara biasa untuk plaintiff, iaitu 1MDB memberi jaminan kepada Pesuruhjaya Kehakiman bahawa mereka akan membayar sebarang ganti rugi kepada defendant sekiranya plaintiff itu kalah saman sivil. Itu bukan satu yang luar biasa YB. Itu kehendak undang-undang lah, katanya yang menjawab pertanyaan Najib sama ada jaminan bayar ganti rugi yang dinyatakan 1MDB itu telah diluluskan kabinet atau belum. Injunksi Mariva adalah perintah menghalang seseorang daripada melupuskan harta sementara kes sedang berjalan. Mahkamah Persekutuan dijangka mendengar permohonan Najib untuk menerima masuk Queen's Counsel bagi mewakilinya dalam rayuan akhir kes penyelewengan dana RM42 juta milik SRC International Sdn Bhd pada penghujung Jun ini. Pada 25 Januari lalu, Najib melalui peguamnya Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah dalam sepucuk surat dialamatkan kepada Setiausaha Ketua Hakim Negara memohon supaya beliau dibenarkan untuk diwakili seorang QC iaitu peguam kanan paling senior dan berpengalaman dari United Kingdom. Permohonan itu dibuat atas alasan QC mempunyai kepakaran untuk menasihati dan berpengalaman mengendalikan rayuan akhir Najib yang sangat kompleks dan membabitkan isu serta persoalan perundangan baharu bukan sahaja dalam bidang kuasa negara ini, malah di negara Commonwealth. Sebelum itu, pada 8 Disember tahun lalu, Mahkamah Rayuan mengekalkan sabitan salah serta hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta yang dikenakan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur ke atas Najib selepas didapati bersalah atas 7 pertuduhan membabitkan penyelewengan dana SRC International. Memang tak salah kalau kita kata wow sebab fee untuk perkhidmatan QC dikatakan bernilai £1,000 kira-kira RM5,663 satu jam. Kira sahajalah berapa kos yang perlu dibayar jika satu perbicaraan itu mengambil masa berminggu-minggu. Justru masuk akalkah bila Najib kata dia tiada duit? Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel.
Komitmen kami, perentasan berita Isnin hingga Jumaat. Melalui cara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom channel, moving forward, sharing a new experience.